A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Satu hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita berada di muka surat yang ke-280 insya-Allah. Seperti biasa insya-Allah kita mulakan dengan meminta feedback daripada semua insya-Allah yang hadir pada pagi ini, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dari segi suara dan juga gambar insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di surah An-Nahli ayat 111 sehingga ayat 118 insya-Allah. Ayat 111 sehingga ayat 118 insya-Allah. Jadi seperti biasa insya-Allah, kita minta kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk dapat membuka mushaf jika keadaan sesuai untuk berbuat demikian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Ayat 111 yang baru saya bacakan tadi. Alhamdulillah. Ayat ini menceritakan tentang kepada kita tentang suasana pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, bagaimana apa yang berlaku pada hari kiamat. Betapa banyaknya kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ni menceritakan tentang hari kiamat ni. Macam-macam bentuk, macam-macam maknanya bagi seorang mukmin yang membaca mushaf, membaca Al-Quran, maka dia akan tengok bahawa hari kiamat tu jelas bagi dia. Bagaimana bentuk hari kiamat, apa yang akan berlaku, bagaimana keadaan berlaku, suasana berlaku dan sebagainya. Kerana bukan satu kali, bukan dua kali, beratus-ratus kali kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keadaan hari kiamat ni kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hari ini yauma, bermula dengan yauma. Kita tengok kan yauma ni maknanya ialah pada hari itu, iaitu hari itu hari kiamat lah, ya. Yang mana satu suasana yang Allah Taala sebut di sini tentang hari kiamat ni, iaitu ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Allah Ta'ala sebutkan setiap jiwa ni kullu nafsin, semua jiwa, semua orang, semua siapa-siapa saja, manusia ke jin ke dan sebagainya, yang bertanggungjawab, yang mukallaf di atas dunia ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan mereka ini pada hari itu ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Tujadilu artinya ialah asal makna mujadalah. Mujadalah maknanya berdebat, bercerita, mengadu dan sebagainya kan. Maksud tujadilu an nafsiha di sini ialah maknanya cuba untuk melepaskan diri, cuba untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dirinya daripada azab. Sebab keadaan manusia pada masa itu dah takut semua kan. Sebab apa, mereka dah tengok azab, tengok keadaan di mahsyar bagaimana dan sebagainya. Jadi semua orang pada masa itu sibuk dengan diri sendiri. Maknanya tak sempat lagi nak fikir pasal orang lain dah. Allah SWT sebutkan pada hari itu yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, sibuk dengan diri masing-masing, wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat, dan pada hari itu Allah Ta'ala sebut setiap orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang mereka lakukan pada dari dunia ni. Maknanya apa yang mereka tak lakukan jangan haraplah kan, kecuali mendapat apa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kiranya ialah kita kena ingat bahawa apa yang kita lakukan atas dunia ni, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi oleh kerana itu di sini tempat untuk kita menanam untuk menuainya di sana. Mungkin kita tak dapat hasil di sini, mungkin kita tak dapat apa yang kita nak di sini kan. Mungkin kita berdoa Allah Taala tak berikan lagi di sini, tapi Allah Taala berikan akhirat. Yang penting ialah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau kita beramal dengan amalan soleh, maka dia akan dapat balasan di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ma'amilat, apa yang mereka lakukan, wahum la yuzlamun, dan Allah Taala janji confirm Allah Taala mereka tak akan dizalimi. Allah Taala tidak mengharamkan. Allah SWT kata inni haramtu zulma ala nafsi. Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas diri. Maknanya apa yang mereka tak
tak buat, Allah Ta'ala tak akan membalas. Allah Ta'ala tak akan kenakan azab mereka yang tak buat. Mereka tak buat satu kesalahan. Jadi Allah Ta'ala hanya membalas apa yang mereka lakukan. Kesalahan yang mereka lakukan Allah Ta'ala akan balas, kecuali Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita semua, beri maghfirahnya, itu yang akan dapat melepaskan. Tapi kalaulah Allah Ta'ala tak ampunkan, maka kita akan kenalah di akhirat nanti. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebutlah buat perumpamaan, dalam ayat 100, seterusnya ayat 112 kan. Allah SWT sebut sini, kita tengok Allah Ta'ala kata wa daraballahu mathala. Sekarang ni Allah Ta'ala buat perumpamaan, wa daraballahu mathalan, satu perumpamaan, iaitu satu kampung. Allah Ta'ala nak buat sebutkan perkara ni supaya manusia ni ingat kan bahawa benda ni akan berlaku berulang-ulang kali. Tapi Allah Ta'ala sebut sini wa daraballahu mathalan, Allah Ta'ala buat perumpamaan, membuat cerita bahawa satu kampung, qaryatan. Jadi qaryatan di sini, ulama-ulama ada berbeza pendapat, ada dua pendapat. Ada satu pendapat mengatakan bahawa maksud qaryah sini ialah umum, makna mana-mana qaryah saja. Ada yang kata, satu pendapat lagi sebagaimana Ibnu Kathir, dia mengatakan bahawa qaryah di sini maksudnya ialah Makkah. Maksudnya Makkah. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan iaitu tentang Makkah. Itu satu pendapat. Satu pendapat bukan Makkah tapi umum, mana-mana dia. Tapi ulama-ulama secara majoritinya, secara jumhurnya, secara yang lebih kuatnya mengatakan bahawa yang lebih tepat di sini adalah iaitu mana-mana kampung saja, tak semestinya Mekah. Sebab kerana kata mereka adalah kerana qaryah di sini adalah nakirah. Dalam bahasa Arabnya nakirah ni makna tak ada alif lam. Kalau bahasa Inggerisnya tak ada the lah kan, gitu kan. Maknanya any kampung je kan, any village kan. Jadi satu kampung, Allah Ta'ala buat satu perumpamaan satu kampung secara umum, kanat aminatan, yang mana kampung ini memperolehi. Tapi kalau ada orang nak katakan bahawa ini adalah Mekah pun, itu adalah tak mengapa kan, sebab ada pendapat ulama yang mengatakan macam itu, seperti mana Ibnu Katsir kan. Jadi Allah SWT sebut kanat aminatan, yang mana kampung ini asalnya, keadaannya dulunya adalah aminah. Itu satu anugerah, satu perkara yang memang orang nak cari kan. Mana-mana kampung kan, walaupun mana-mana negeri ke, satu perkara yang paling penting dulu ialah nak aman, damai, tak ada masalah kan, tak adalah peperangan kan, sebagaimana sekarang kan. Bila peperangan, kita tengok kan peperangan Rusia, Ukraine, kita tengok kan macam mana keadaan kan, sukarnya bila berlaku peperangan ni. Jadi Allah SWT sebut aminah. Jadi keamanan itu satu benda yang sangat penting, sebagaimana doa Nabi Ibrahim terhadap Mekah kan. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya berjadikanlah baladan aminah, balad. Jadi maknanya daripada Nabi Ibrahim lagi sampai dah berapa ribu tahun dah sampai sekarang kan, manusia menginginkan kalau keamanan tu. Jadi Allah Ta'ala sebut kampung ini aman, kemudian mutmainnah pula tu, bukan aman saja, tenang, penduduk dia tenang kan. Kemudian apa lagi? Ya'tiha rizquha raghada. Allah Ta'ala sebut rezekinya, maknanya makanan, apa-apa yang ada di situ kan, semua ada kan. Gharada maknanya wasi'ah, maknanya luas. Maknanya luas berlimpah ruah lah, kita katakan dalam bahasa Melayu. Jadi maknanya kampung tu tengok kan, satunya aman, kemudian mutmainnah, penduduk dia tenang, tak ada masalah kan. Kemudian makanan ada, rezeki ada. Maknanya bila sebut rezeki ni, mana semua benda kan, pakaiannya, cuacanya, tak ada banjir, tak ada apa, maknanya tak ada risau apa-apa, makanan dapat, semua ada. Jadi kalau ikutnya lah, kalau ikutnya satu-satu negeri tu, kalau ada perkara ni, tiga nikmat ni, maka tak ada apalah, kira negeri tu aman damai lah, bagus sangat, orang suka sangat lah kan. Itu maknanya nikmat Allah Ta'ala yang besar lah tu kan. Kemudian tapi kan, min kulli makan, maknanya makanan dia kata luas daripada semua tempat dapat kan, maknanya nak masuk, nak keluar makanan mudah kan. Tapi apa yang terjadi, Allah Ta'ala sebut kan, orang penduduk kampung tu fakafarat, mereka ni kufur, mereka tak bersyukur dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu. Jadi apa yang telah berlaku, Allah Ta'ala katakan kan, fakafarat bi'an'umillah, mereka ini kufur dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, fa'azaqaha, Allah Ta'ala kata pun, lalu Allah Ta'ala pun rasakan kepada mereka, fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf, Allah Ta'ala pun kenakan kepada mereka itu libas. Libas ni makna pakaian, tapi maksud di sini bila disebutkan libasal ju', iaitu pakaian kelaparan, dan kemudian pakaian khauf, ketakutan. Maksud pakaian di sini ada dipanggil tashbih sini kan.
iaitu maksudnya ialah sini ialah, dipanggil ataupun isti'arah dipanggil dalam bahasa Arab sini ialah makna satu benda yang meliputi, maknanya yang mengelilingi, bukan hanya maknanya datang macam tu saja, tapi makna mengelilingi. Itu maksud libas. Dalam bahasa Arab, libasnya asal makna kalau ikut terjemahan memanglah kita kata pakaian kan, tapi kenapa disebut pakaian kita ni? Kerana dia melingkungi kita. Orang tak pakai sini saja pergi sana, tapi maknanya dia melingkungi, merangkumi kita, mengelilingi. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, maka datanglah suatu benda iaitu kelaparan, ketakutan yang mengelilingi mereka. Mereka terkena benda tu. Itu Allah SWT kenakan kepada mereka tu. Jadi kalau kita tengok kan, kalau sebuah negeri tu, penduduk sebuah negeri tu kena macam ni, bila dah takut, bila dah lapar, habislah kan. Jadi ketakutan, kelaparan bila ada pada satu tempat tu, maka kita kata nikmat tak adalah orang negeri tu kan. Kadang-kadang walaupun satu pun dah cukup dah kan. Ketakutan kata walaupun ada makanan, ataupun tak ada aman tapi tak ada makanan, orang kata tinggalkan tempat tu kan, orang tak duduk lagi tempat tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, maka Allah Ta'ala kenakan kepada mereka sebab mereka kufur kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka buat tu. Maka Allah Ta'ala kenakan kerana apa? Kerana hasil perbuatan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ayat 113 insya-Allah. Ayat 113 insya-Allah kita tengok. Allah SWT sebut selepas daripada tu, walaqad ja'ahum rasulun minhum, kemudian datanglah rasul daripada minhum, daripada mereka. Iaitu rasul sini ialah mana-mana rasul kalau ikut mana-mana kampung tapi kalau Mekah maknanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala pun sebut walaqad ja'ahum, kemudian datanglah kepada mereka rasul, seorang rasul minhum, daripada kalangan mereka, bukannya daripada bangsa lain. Kalau Nabi Muhammad SAW tu daripada Quraisy juga kan, daripada tengah-tengah mereka tu. Allah SWT sebut sini, dalam tafsir kata Allah Ta'ala gunakan perkataan ja'a, maknanya datang. Maksudnya rasul tu yang datang, bukan mereka terpaksa pergi mencari rasul tu, bukan. Maknanya kebenaran tu Allah Ta'ala campakkan di tengah-tengah mereka tu. Bukan mereka terpaksa bersusah payah, tak. Sebab tu lah, itu apa ni, kenapa digunakan perkataan ja'a. Itu ulama tafsir kata macam tu. Jadi ulama tafsir kata walaqad ja'ahum, mereka ni didatangi oleh rasul ni. Allah Ta'ala hantar rasul-rasul minhum, apa yang berlaku, fakazzabu. Situ maknanya mana, immediately maksudnya, maknanya dengan cepatnya mereka terus. Kita tengok kan, sebagai contohnya Abu Lahab ni, Nabi SAW baru nak cakap kan di atas bukit Sofa tu, nak cerita tentang Islam begini-begini, terus dia datang, taballaka ya Muhammad alihaza jama'atana, terus dia kata macam tu kan, celaka kamu wahai Muhammad, ni je nak cerita pada kami hari ni, kamu kumpulkan kami ramai-ramai nak cerita pasal benda ni. Tengok kan, fakazzabu, mereka mendustai Nabi tu, fakazzabuhu, mereka mendustai, ramai-ramai mereka mendustai Nabi tu, fa'akhazahumul azab, Allah Ta'ala kata maka dikenakan kepada mereka itu azab, wahum zalimun, kerana mereka itu zalim. Kalaulah kita tengok kan, pada masa ni mungkin tak berlaku lagi azab kepada mereka ni, tetapi Allah Ta'ala buat perumpamaan, kalau buat macam ni mereka kena azab lah nanti. Jadi sebab itulah kalau kita kata ini bukan Mekah, tapi sebelum daripada ni, mana-mana saja Allah Ta'ala bagi ancaman kepada mereka tu kan. Tengok kan, Allah Ta'ala cerita direct kan, seolah-olah bukan permisalan kan, memang nampak kan apa yang dibuat oleh orang Quraisy tu kan. Rasul datang, mereka dulu dapat nikmat, kemudian mereka tak bersyukur, mereka sembah berhala, mereka bersyukur kepada berhala mereka tu, dan sebagainya, membina berhala-berhala yang banyak, hidup mereka senang dan sebagainya. Tiba-tiba mereka kufur. Jadi Allah Ta'ala datangkan seorang rasul untuk betulkan mereka, tiba-tiba mereka kazzabu, mereka mendustai rasul tu, tak percaya kepada rasul tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fa'akhazahumul azab, Allah Ta'ala akan kenakan kepada mereka ni azab, wahum zalimun, kerana mereka tu zalim. Jadi Allah Ta'ala pun sebutkan selepas daripada tu, iaitu Allah Ta'ala katakan fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Sekarang ni Allah Ta'ala kata maka oleh kerana tu maka makanlah daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, ini yang sepatutnya. Kena ingat bahawa rezeki ni ialah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan diberikan oleh apa-apa. Kalau hari ni kan bukan ATM machine tu yang beri duit pada kita kan. Memanglah dia keluar duit daripada mesin ATM, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri tu. Ingat
siapa yang memberi nikmat ni kan? Bukan orang, bukan apa ni, majikan, bukan apalah sebagainya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki. Jadi ingat, apabila Allah Taala berikan, Allah ingat pada Allah ni. Allah Taala kata, makan fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Benda yang halal dan baik sahaja. Jangan makan benda yang tak halal. Jangan benda, tak kira lah rasuah ke, ataupun benda tu direct haram ke, babi dan sebagainya, akan disebutkan selepas daripada ni kan. Tapi maknanya ialah kadang-kadang haram ni ada dua jenis kan. Satu haram li zatihi, satu haram li ghairihi. Kadang-kadang benda tu haram, tu of course lah nampak direct kan. Ada kadang-kadang tu benda tu tak haram, nasi apa semua kan tak haram, tapi pendapatan yang dia perolehi untuk beli benda tu adalah daripada pendapatan yang haram. Tak kira lah apa-apa kan. Sekarang ni banyak rasuah dan sebagainya kan, kita tengok kan. Jadi kalau lah walaupun dia beli tu ada nasi, tapi gunakan duit yang haram, maka benda tu haram juga, jadi tak halal juga. Yang kedua ialah tayyibah. Jadi ulama kata, memang majoriti ulama kata tayyibah tu makna benda baik. Kadang-kadang benda tu halal tapi tak baik, tak baik untuk kesihatan ke, tak baik untuk apa dan sebagainya lah kan. Jadi maknanya sekarang ialah pastikan Allah Ta'ala suruh kita ni makan yang halal satunya, dan yang kedua ialah benda tu mestilah benda yang baik. Daripada sinilah kan ulama-ulama kata kan, ulama-ulama Syafi'i kata, benda-benda yang kalau benda tu pada pandangan orang Arab dia adalah tidak baik, maka benda tu adalah biasanya adalah termasuk dalam kategori haram. Benda-benda yang memang mustaqzar dia panggil, benda-benda yang dipandang jijik oleh orang Arab. Dia kata pada masa yang tertentu lah, bukan orang Arab yang tak betul kan, tapi orang Arab ini, maka dianggap sebagai benda itu adalah benda yang diharamkan. Jadi kita tengok sekini Allah SWT kata, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, kemudian washkuru, selepas daripada kamu dah makan yang halal semua ni, hendaklah kamu ingat, kemudianlah bersyukur, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu ni ta'budun, kamu ni memperhambakan diri kepada Allah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, bukan hanya makan je, yang halal dah makan, okey, bismillah semua kan, tapi lupa bahawa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat insya-Allah yang memberi itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya benda-benda lain bukannya pekerjaan kita je, bukan kepandaian kita ke dan sebagainya, bukan. Tapi yang memberi itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya berusaha saja. Kan kalau Allah Ta'ala tak nak beri, Allah Ta'ala tak beri, maka kita tak akan dapat walaupun kita usaha macam mana bukan. Jadi ingatlah, usaha itu adalah, sebab itulah usaha bagi seorang mukmin, usaha itu sendiri adalah kerana ingat bahawa kerana dia nak patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berusaha? Kenapa bekerja? Kerana Allah Ta'ala suruh bekerja. Bukan kerana kerja tu dia akan dapat duit tu, bukan. Kalaulah yakin macam tu, maka dia mungkin boleh merosakkan dengan cara faham kita, cara akidah kita kan. Sebab yang memberi rezeki ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya pekerjaan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama, seterusnya kan. Itu ayat kita baca sekarang ialah ayat yang ke-115 115. Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikum al-maitata. Kemudian Allah Ta'ala sebut sebab ni. Tadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 114 tu, Allah Ta'ala suruh kita ni makan benda-benda yang baik, yang halal, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut ni benda-benda yang haram pula. Apakah yang diharamkan kepada kamu? Innama harrama alaikum. Yang pertama sekali al-maitata, iaitu bangkai. Bangkai ialah satu benda yang walaupun disembelih dengan betul, tapi kalau binatang tu bukan binatang yang tidak boleh dimakan, maka sembelih bagaimanapun, putu orat halkun marihnya pun tak boleh jadi. Dia akan jadi bangkai juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, al-maitah ni ialah apa-apa saja yang tidak disembelih kan? Tidak disembelih, walaupun benda tu adalah benda yang jenis boleh dimakan, yang tidak disembelih dengan, tapi adalah kan bentuk-bentuk yang mana kadang-kadang tidak disembelih secara direct di leher, tapi ada cara-caranya yang diizinkan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi kita tengok dulu ayat ni, Allah Ta'ala mengharamkan bangkai. Bangkai darat lah, binatang darat. Kalau binatang laut, maka tak perlu disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila ditanya tentang tentang laut, maka Nabi SAW menjelaskan al-hillu maitatuh, bangkainya ialah dihalalkan, itu adalah laut kan. Jadi kita tengok sini dulu. Allah yang pertama, Allah Ta'ala kata diharamkan kepada kamu ni al-maitata. Yang keduanya waddama, dan darah. Darah ni iaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir, di dalam ayat yang lain disebut daman masfuha. Maksudnya masfuha tu maksudnya ialah yang mengalir.
Kemudian yang ketiganya walahmal khinzir, Allah Ta'ala sebut, dan daging babi. Ni direct sebut ni, dan daging babi ni kan. Jadi Allah Ta'ala sebut daging babi, dia tak sebutlah uratnya, lemaknya dan sebagainya. Kerana apa? Daging itu perkara pertama yang dimakan. Bila orang kata makan daging, orang tak kata makan lemak. Jadi maknanya semua sekali itu, termasuk apa-apa saja pada babi itu adalah diharamkan. Kemudian itu yang ketiga, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan yang keempatnya yang Allah Ta'ala haramkan ialah wa ma uhilla. Uhilla ni ialah daripada ihlal. Ihlal, perkataan ihlal ni maksudnya ialah iaitu suara yang tinggi. Maksudnya suara, bagaimana kaitannya suara yang tinggi dengan apa yang disembelih bukan kerana Allah ni? Kerana di zaman jahiliah dulu, orang-orang Arab ni, orang Quraisy ni, mereka nak sembelih apa-apa kepada berhala ni, mereka akan menyebut ramai-ramai dengan suara yang tinggi. Mereka akan kata apa? Mereka akan sebutlah nama berhala-berhala tu. Mereka kata Bismillah, Bismillah Uzza, mereka katakan dengan nama Lata, dengan nama Uzza, sebutkan kuat-kuat, kemudian mereka sembelih binatang tu. Jadi Allah SWT sebut ni, iaitu yang diharamkan, termasuk yang diharamkan apa-apa yang disembelih bukan kerana Allah SWT, mana untuk yang lain daripada Allah SWT. Jadi itu dia kata wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang diteriakkan kerana untuk sembelih selain daripada Allah SWT. Famanitturra, kemudian Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang pula itturra. Turra ini maksudnya ialah yang sangat-sangat perlu, yang terpaksa. Itu siapa-siapa yang famanitturra, turra, siapa-siapa yang terpaksa. Allah Ta'ala kata yang tadi itu diharamkan 4 benda. Kemudian Allah Ta'ala kata tetapi sesiapa-siapa yang terpaksa, ghaira barin, dan dia itu tidaklah barin. Barin ni ialah sengaja mencari satu benda haram. Yang halal ada tapi pergi cari yang benda haram. Itu maksudnya ialah barin. Jadi Allah tak kata syarat dia ialah dia satu yang pertama, dia terpaksa. Dan kan terpaksa bukan dalam keadaan biasa-biasa. Makna terpaksa makan. Kalau tak makan tu dia akan mati dan sebagainya. Yang kedua, dia tak bolehlah sengaja pergi mencari ada benda yang halal tapi dia pergi cari benda yang haram tu tak boleh. Yang ketiganya ialah Allah Ta'ala kata iaitu wala adin, dan janganlah dia melampau. Melampau ni maksudnya ialah dia kalau makan melampau, gitu. Sebab tu ulama-ulama kata kalaulah semasa darurat boleh makan, kalau tak ada benda lain, nombor satu. Yang keduanya, kalau makan pun makan sekadar-kadar cukup saja. Tak boleh makan sampai kenyang, sampai apa kan. Tak, makan hanya untuk mengelakkan daripada mati saja. Kalau minum benda haram, macam tu juga. Minum untuk mengelakkan daripada, kita kata yang mati saja kan. Wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata kalaulah itu keadaan dia terpaksa buat macam tu, maka Allah Ta'ala tak apa. Allah Ta'ala kata fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur dan juga maha kasih sayang kepada makhluk-makhluknya kan, sayang kepada kita semua kan. Allah Ta'ala sayang, ghafurur rahim, makna dia ni mengampunkan. Kalau kita bukan kita nak keadaan macam tu kan. Itu ayat 115. Kita pergi tengok sekarang ni ayat 116 dalam muka surat ni. Wala taqulu, kemudian Allah Ta'ala sebutkan wala taqulu, janganlah kamu mengatakan lima tasifu alsinatukum al-kaziba, dengan apa, kalau ikut ni apa ni terjemahan dulu, kita tengok terjemahan dia, iaitu janganlah kamu katakan. Ni larangan daripada kita mengatakan satu benda, lima tasifu alsinatukum al-kazib, dengan satu benda dia kata yang menyifatkan oleh lidah kamu dengan pembohongan. Maksud sini ialah kamu mengatakan satu benda yang tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna benda itu tak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya datang daripada lidah kamu. Mana tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada Quran, tak ada hadis. Itu tapi hanya datang daripada lidah kamu. Jadi Allah Ta'ala kata janganlah kamu katakan satu benda yang mana hanya datang daripada lidah kamu, bukannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, haza halalun wa haza haramun, ini halal, ini haram. Maknanya jangan pandai-pandai. Kalau tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa ayat Quran, tanpa hadis, jangan sebut kata halal haram kan. Inilah yang menakutkan, sehingga seorang ulama kata, aku sejak baca ayat ni, dia kata aku takut nak keluarkan fatwa. Mengingatkan aku, kalau aku keluarkan fatwa maknanya mengatakan ini boleh tak boleh, ini tak boleh kan, aku takut aku akan terkena pada ayat ni. Kenapa? Takut tak ada dalil. Jadi oleh kerana itulah kita jangan berani untuk mengatakan satu benda ni, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh kan. Sedangkan tak ada dalil, tak ada hujah kan. Ni sekarang ni kan,
Ramai sangat kan. Ini isunya bukan hanyalah tentang makanan saja, bukan tentang pakaian saja kan, bukan tentang benda-benda alat solek, kosmetik, bukan obat-obat saja kan, tapi ialah semua benda. Boleh tak boleh, benda tak boleh, ini boleh, ini tak boleh kan. Jadi ramai sangat sekarang kan, kita tengok ahli-ahli fatwa dalam internet kan, netizen kan, semua orang kadang-kadang tu nak katakan ini boleh ni, kenapa ni kutuk ustaz ni, kutuk ulama ni dan sebagainya kan, kenapa ulama ni kata macam ni, padahal dia tak ada ilmu, padahal dia ni tak ada ni, tapi berani dia katakan ini boleh, ini haram. Apa ni pandai kata. Tengok dia pula kan menolak ulama, dia menolak ustaz, dia menolak mahaguru kan dan sebagainya kan. Jadi ini adalah satu benda yang bahaya kan, sebab Allah Subhanahu Taala katakan jangan kamu, kalau kamu tak ada dalil jangan bercakap, kamu tak ada hujah jangan bercakap dalam isu perkara nak kata boleh atau tak boleh kan. Nak katakan bahawa ini halal, bila sebut perkataan halal haram ni, ertinya ialah, maksudnya ialah kamu seolah menyandarkan, kata ulama tafsir, menyandarkan perkara ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya Allah Taala. Kalau nak kata ini saya rasa macam tak elok buat, itu cerita lain. Tapi bila kamu kata halal haram ni, maknanya ialah benda kamu menyandarkan benda ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kata tak boleh, dari segi benda tak boleh apa? Kalau tak boleh dari kesihatan tak apa, kalau kamu orang kesihatan tapi kalau kamu tak boleh dari sudut gini-gini, sebab apa kamu ni orang engineer, tak boleh buat macam ni, itu terpulang kan. Sebab apa? Ini tak ada masalah, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita sandarkan satu benda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tak mempunyai dalil dan juga hujah daripada Quran dan juga daripada hadis, itu adalah satu benda yang bahaya. Jadi oleh kerana itu jaga-jaga. Allah Taala kata janganlah satu benda tu hanya datang dari lidah kamu, maka kamu kata benda itu adalah halal, kamu kata benda itu adalah haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah Taala kata dengan tujuan kamu ni, dengan sebab kamu nak mengada-ngadakan terhadap Allah al-kazib, penipuan. Maknanya kamu buat macam tu, kamu seolah-olah menyandar. Kalau saya sebutkan tadi kan, sebab itulah kalau dalam isu-isu benda duniawi makna duniawi yang makna berkaitan dengan fizik dan sebagainya kan, kalau tak ada berkaitan dengan halal haram, so tak jadi masalah kamu nak katakan. Tapi bila benda tu ada sebutkan oleh Allah, tiba-tiba kamu buat kepandai-pandai kamu sendiri, maka itulah. Jadi sebab itulah jadi ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyebutkan bahawa termasuk dalam kategori ni ialah orang-orang yang mengadakan bid'ah. Bid'ah makna mengadakan satu benda dalam agama, dia mengatakan bahawa ini macam ni Nabi buat, macam ni Nabi tak buat macam ni, sedangkan benda itu ada hujah, dia tak tahu pun, kadang-kadang tiba-tiba dia katakan benda itu. Jadi itulah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Jadi dalam isu-isu ibadah sebagai contohnya, kata Ibnu Katsir, jangan melakukan satu benda kalau tak ada dalil. Sebab tu kita ada konsep kita ada hujah kita, al-aslu fil asya' al-ibahah wal aslu fil al-aslu fil asya' al-aslu fil ibadat al-man'u wal aslu fil asya' atau fil muamalat al-ibahah. Itu konsep dia. InsyaAllah kan boleh belajar, InsyaAllah boleh tanya lagi ustaz-ustaz InsyaAllah yang lain kan. Sebab di sini kita tak ada kesempatan untuk menerangkan benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata dia tu mengadakan satu benda untuk mengadakan pembohongan kepada Allah SWT. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang mengadakan satu pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah Taala tak kata tapi dia kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini dia adalah tidak akan berjaya. Allah Taala tak akan beri kejayaan kepada dia. Ayat yang terakhir kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, sebelum terakhir minta maaf, mata'un qalilun walahum azabun alim. Benda-benda tu semua mereka mungkin akan dapat kejayaan dan sebagainya kan, sebagaimana kita sebut tadi kan, dia kata ni boleh halal, dan Allah Ta'ala kata semua tu mungkin dia akan menang sekejap kan, tapi mata'un qalil, dia akan dapat dunia, tapi dunia tu sekejap je, keseronokan sekejap saja, tapi di akhirat dia akan walahum azabun alim, selepas dia mati dia akan dapat azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ayat yang ke-18 Allah Ta'ala sebut wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaik min qablu. Allah Ta'ala sebut sini bagaimana pula orang Yahudi. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala oleh kerana kedegilan dia, oleh kerana kejahatan dia, oleh kerana banyaklah kan masalah-masalah dia kan yang dia telah buat ni, menyakitkan hati nabi-nabi mereka, maka Allah Ta'ala telah haramkan sejak daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Oleh kerana perangai mereka tu, Allah Ta'ala kata haramna ma qasasna alaika min qabl, iaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 146. Al-An'am 146 kita boleh tengok di sini kan, Allah Ta'ala sebutkan perkara-perkara yang diharamkan special kepada Bani Israel,
sebab mereka ni degil sangat, maka Allah Ta'ala hukumkan mereka tak boleh ni kan. Jadi boleh tengok Al-An'am ayat 146, tengok di sana. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sebelum dari apa yang kami ceritakan, jadi Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma zalamnahum, dan kemudian Allah Ta'ala kata bukan kami yang menzalimi mereka. Bila Allah Ta'ala haramkan ini kepada mereka, bukannya Allah Ta'ala tu menzalimi mereka. Tak, bukan. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang menzalimi, bukan Allah Ta'ala menzalimi mereka. Jadi maknanya di sini ialah kita ingat bahawa kan Allah Ta'ala ni tak pernah menzalimi manusia. Tapi manusialah yang cari pasal, kita katakan, membuat perkara-perkara menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukumkan begini dan begini kepada mereka semua kan. Jadi alhamdulillah sampai situ. Kita akan jumpa lagi di muka surat yang ke-281, akhir surah An-Nahli, insya-Allah kan. Akhir surah An-Nahli kita akan jumpa pada hari Isnin, insya-Allah, bukan esok esok hari Ahad kita akan jumpa hari Isnin, iaitu akhir surah An-Nahli, dan selepas tu kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah Isra. Jadi insya-Allah setakat itu saja. Jangan lupa untuk share, berikan link, insya-Allah share kepada kawan-kawan semua, kepada sahabat-sahabat semua, ramaikan orang yang akan mungkin mendapat sedikit daripada apa yang kita baca pada hari ini. Bukan hanya kita saja dapat, tapi orang lain pun dapat. Berikan ramai-ramai, insya-Allah. Subscribe, follow, komen, berilah komen apa-apa kan, bagilah like apa-apa kan, insya-Allah kepada kita semua. Insya-Allah boleh tengok juga dalam YouTube, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.